الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-38. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man 'ada li waliya faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ataupun yubtishu biha, dia boleh baca dua ni. Warijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'idhannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengisytiharkan perang terhadap. Tidak ada jalan mendekatkan diri kepadaku oleh hamba-Ku yang lebih aku cintai kecuali melakukan ibadat yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, yakni melakukan perkara-perkara sunat yang tidak fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jadi hadis ini kita telah bincang pada minggu lepas. Jadi pada malam ini kita nak lihat huraian hadis dari sudut bahasa. Yang pertama, dalam hadis yang ke-38 ini, kalau kita tengok kalimah ada, kalimah ada itu man ada li waliyan. Jadi ada memberi erti menyakitkan dan menimbulkan kemarahan. Dalam satu riwayat ada menyebutkan ahana, man ahana waliya. Dalam riwayat yang kita baca ni man ada li waliya, tapi dalam riwayat lain man ahana li waliya, dengan erti menyakitkan dan menimbulkan kemarahan, sama ada melalui perbuatan, kata-kata dan sebagainya. Jadi kalimah ada ni dia memberi erti mana perbuatan yang boleh menyakitkan, sama ada pada zahir, pada tubuh badan anggota yang lahir ini, ataupun menyakitkan dari sudut menyakitkan perasaan, menyakitkan hati, termasuk dalam ada. Begitu juga ahana. Ahana ni makna dengan erti hina, menghina, melakukan perbuatan yang menunjukkan menghina, itu ahana. Sama ada perbuatan yang dilakukan itu dalam bentuk perbuatan yang zahir daripada jawarih, daripada anggota, kata-kata dan sebagainya. Sebab manusia ni dia tahu cara bagaimana nak menyakitkan hati manusia ni, dia tahu cara dia. Jadi apa saja cara yang digunakan dengan maksud itu, dengan maksud untuk menyakitkan, maka termasuklah dalam adai. Makna adai, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Jadi kalimah ada ni makna begitu. Ini kita nak ambil makna dari sudut kalimah. Cuma dari segi perbahasan, ini ada ini makna perbuatan menyakitkan dalam apa bentuk sekalipun yang disengajakan. Dalam huraian ini disebut yang disengajakan.
Kalau perbuatan yang berlaku dengan tidak sengaja menyebabkan sakit hati orang-orang tertentu yang boleh jadi dia tu wali Allah misalnya, maka perkara itu tidak dikira termasuk dalam man adali waliyan. Tidak termasuk. Man adali waliyan faqad adantuhu, maka aku isytiharkan sesiapa yang menyakiti wali, maka aku isytihar perang dengan dia. Allah isytihar perang. Jadi apa maksud faqad adantu? Sesungguhnya aku isytiharkan kepadanya, yakni aku isytihar perang kepadanya. Ianya bermaksud, jadi faqad adantu ini bermaksud orang yang Allah isytiharkan perang dengan dia itu dengan maksud orang itu berada dalam situasi berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya ia sentiasa terdedah kepada kemusnahan. Jadi bila seseorang itu sudah diisytiar perang oleh Allah dengannya, maka dia memberi erti mana orang itu tidak lagi berada di bawah walayatullah, tidak lagi berada di bawah pemeliharaan Allah, tidak lagi berada di bawah penjagaan Allah. Dia terlepas daripada riayatullah, terlepas. Maka dia terdedah pada pelbagai kemusnahan. Itu maksud Allah isytihar perang. Allah ni sebenarnya tak perlu nak sebut dia isytihar perang. Sebenarnya dari segi hakikatnya tak perlu pun Allah nak isytihar perang. Memang tidak layak pun Allah nak berperang, nak berdengar makhluk ini. Tetapi gambaran dalam bentuk bahasa betapa marahnya Allah bila seseorang itu menyakiti walinya. Seperti yang saya telah sebut, dan masalah hak wali ini insya-Allah minggu depan kita akan bincang secara khusus ni. Wali ni sebab ulama pun tulis kitab yang khusus sebenarnya berkenaan dengan wali ni. Apa ciri-ciri wali? Dia mesti ada ciri-ciri dia tu. Pandangan ulama. Dia ada kitab khusus. Saya akan cuba ringkaskan dan kita akan bincang. Apakah kita ni, kita kata boleh jadi kita ni Quran apa tak habis 30 juzuk. Tak ada biar kita nak jadi wali Allah ni. Kau lagu mana? Kita di bahasa Arab tak erti wa buta Quran apa baca pun tak betul. Tapi kita baca semaya pun tak tahu makna orang waktu email tak boleh kita puasa kita ni terlepas dah. Tentu dah kita ni tidak wali Allah. Kita tengok dalam perbincangannya, mana wali Allah ni mesti kena syarat, kena alim ke? Syarat dia kena reti banyak ilmu ke nak jadi wali Allah ini? Jadi ulama bahas kau itu kita akan bincang selepas ni. Cuma dari sudut keterangan hadis ini dari aspek bahasanya, azan tuhu tu Allah isytihar itu dengan maksud Allah nak menyatakan dari segi bahasa betapa benci, betapa marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memusuhi orang lain, kerana orang lain itu boleh jadi wali Allah. Jadi perkara ini lebih nyata kalau sekiranya orang yang dimusuhi itu memang dia ulama. Sebab ke mana pun ulama sebut orang yang mengabdikan diri pada Allah khusus dari sudut ilmu, seperti ulama-ulama kita yang tercatat nama dalam sejarah, misalnya penulis-penulis kitab, yang kita ketahui mereka ni siapa tak bekerja kerana mengabdikan diri kepada ilmu dengan maksud i'la' kalimatillah ini, mungkin kita akan berasa dia adalah wali Tuhan. Itu pun tidak pasti, tapi nampak dekatnya gitu, zahirnya nampak gitu. Lagilah kita tidak boleh bermusuh dengan dia. Kalau dia tidak wali Tuhan pun, sebab dia ni kira-kiranya waris Nabi, al-ulama warathatul anbiya itu. Lagilah tak boleh. Lagilah kita kena beringat. Jadi benda-benda gitu. Tapi kalau kita tak ambil kira benda-benda gitu, kita pakai hentam saja orang tu, tak kira apabila tak kena dengan nafsu kita, dengan angin kita, dengan keadaan kita tak pilih orang. Kita bermusuh dengan semua orang yang tidak sependapat dengan kita misalnya, maka sebenarnya itu bahaya. Dia ada bahaya. Boleh jadi orang yang kita musuhi itu, orang yang kita fitnah itu, orang yang kita sakiti itu, boleh jadi dia tu wali Allah. Kalau dia tu wali Allah, maka kita terdedah pada isytihar perang. Kita terdedah pada maksud hadis ini yang menyebutkan Allah isytihar perang. Jadi rata-rata ulama dalam mensyarahkan hadis ini menyebut isytihar perang itu dengan erti mana orang itu terdedah pada bahaya. Bila Allah isytihar perang, mana Allah tidak jaga, Allah tidak menjadi wali, dia terlepas daripada riayah Allah, terlepas daripada rahmat Allah, bahkan dia terdedah pada pelbagai balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seseorang itu secara jelas kita sebut dia sentiasa terdedah pada kemusnahan.
Boleh jadi kemusnahan itu bukan dari sudut harta. Hati-hati tak kena ingatlah, manusia ni boleh jadi dia musnah, dia rosak, dia tidak ada rahmat. Boleh jadi dari sudut lain, boleh jadi dari sudut ilmu, boleh jadi dari sudut perasaan. Tapi dari sudut harta memang dia kaya. Boleh jadi dia ni jutawan, tapi Allah istighfar dengan dia. Jadi maknanya kalau dengan ada harta yang banyak, harta itu tidak boleh menjadi taqarrub ila Allah, tidak boleh menjadi wasilah untuk dia merapat ke diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya harta yang dimiliki oleh seseorang yang tidak berada di bawah riayah Allah, harta yang dimiliki oleh seseorang dalam keadaan dia tidak berada di bawah rahmat Allah, tidak berada di bawah kita kata taufik daripada Allah, sebenarnya itu harta itu bukan nikmat itu, tapi dia merupakan nikmat ataupun kita kata balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bahaya, tak ada berkah. Boleh jadi keturunan dia tu akan masalah, boleh jadi macam-macam lah kita kata berlaku pada dia. Jadi perkara itu kita kena faham. Jangan kita nilai seseorang itu semata-mata kerana dia kaya. Jangan kita nilai seseorang itu semata-mata kerana kita nampak dia senang zahirnya. Itu tidak secara mutlaknya begitu. Tidak. Payah kita nak nilai manusia ni. Nak nilai zahir ni mudah, nak nilai segi hakikat. Sebab tu kita jangan, sebab tu dalam agama kita dia tidak benar kita ghulu. Dia ada satu tajuk khusus dalam subjek apa ni yang kita kata dalam pendidikan agama kita, ghulu tak boleh. Dia kena awsat, khairul umuri awsatuha. Dalam apa saja pun yang terbaiknya sederhana. Dalam apa saja. Kalau sudah sampai mereka melepasi had awsat, jadi ghulu, melampau, dia tidak akan baik. Dia tidak ada kebaikan. Bahkan yang adanya adalah benda mungkar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Ada disebut dalam Quran. Kalau saat ni hadis, ada kursi, ni ayat Quran. Allah isytihar perang. Maka Allah fa'zanu biharbin, mereka isytihar perang dengan Allah. Jadi memberi maksud, sedarlah bahawa kamu sedang berperang dengan Allah yang Maha Berkuasa. Bila ni berkait dengan riba misalnya, bila mereka mengambil riba, seolah-olah mereka dengan sebab mereka melakukan aktiviti muamalah secara ribawi, muamalah secara ribawi yang diharamkan oleh Allah, seperti yang disebut ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi bila mereka memilih muamalah yang ada unsur ribawi, maka hakikat mereka isytihar perang dengan Allah. Apa maksud? Kalau saat ini Allah isytihar, kalau ni orang yang melakukan kesalahan pula isytihar. Apa maksud dia? Maksud dia sama saja. Sebab masalah perang Allah dengan makhluk ni dia memberi erti, maknanya manusia itu dia berada dalam kita kata situasi kemusnahan. Itu maksudnya. Itu jelas. Kalau dalam tafsir itu begitu disebut. Yang kedua, ayat ni kalau kita nak tengok, Allah nak menunjukkan betapa hinanya manusia yang melanggar hudud Allah ini, melanggar batasan hukum Allah ini. Benda yang jelas haram, tidak dinafikan haram, itu tiba-tiba dia pilih yang haram, maka seolah-olah seakan-akan dia ni macam isytihar dengan Allah. Cukup tidak ada kalau ke bahasa Kelantan kita kata jenis tak erti bahasa sungguh. Nak pergi apa tengok orang. Gitulah maksud hina manusia. Supaya kita kata hinanya seorang anak sampai baluh ngayah dia. Orang lain kita baluh tidak ngayah. Tapi setengah manusia yang hina, yang tak erti bahasa ngayah dia baluh. Ni pun dengan Tuhan dia yang khalik, yang mencipta dia, yang memberikan segala-gala kepada dia. Tapi oleh kerana tak erti bahasa, oleh kerana tak erti, tidak ada nilai, dia sanggup berperang dengan Allah. Walaupun tidak isytihar secara direct, tapi itulah hakikatnya. Jadi orang yang langgar secara terang-terangan hukum Allah ni sebenarnya adalah orang yang isytihar perang dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia yang sangat hina. Ini gambaran manusia yang sangat hina. Bila dia isytihar perang dengan Allah, bila nak menang dia, tak akan menang ke mana pun. Misalnya dalam hadis kita telah sebut dah sebenarnya, hadis ni biasa. Kalau sekiranya manusia yang terawal bermula pada zaman Adam, zaman Nabi Adam, dalam hadis tersebut, sampai manusia yang terakhir, semuanya sepakat, seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai pada manusia terakhir hidup kiamat itu bergabung tenaga untuk cabar Allah, untuk derhaka kepada Allah. Apakah akan jadi tergugat kuasa Allah? Tidak, Allah kata. Tidak tergugat. Sebab kuasa Allah ni dia mutlak. Mutlak ni maknanya dia tidak boleh tercalar
dengan sebab makhluk, dia tak boleh. Tidak ada unsur cabaran, itu tak ada. Sebab unsur tercabar, unsur terguris, unsur jadi menyebabkan kurang sokongan, ini sifat makhluk. Sebab makhluk ni dia bergantung kepada yang lain. Untuk jadi kuat pun dia bergantung kepada orang. Manusia tidak kuat secara mustaqillah. Kita ni hebat sama mana pun, kita tidak kuat dengan kita sendiri, tidak. Kita kuat ni dengan kekuatan orang lain. Itu hakikat manusia. Itu maksud yang disebut laisa kamitslihi syai'. Allah ni tidak sama dengan sesuatu. Antara sifat sesuatu, kayak kita ngaji usuluddin kan, apa ni, apa makna makhluk? Ma siwallah makhluk. Mudah kalau kita ngaji usuluddin kan. Apa makna makhluk? Ma siwallah makhluk. Selain Allah semuanya makhluk. Jin, malaikat, semua makhluk lah tu. Jadi bila kata makhluk, memang dia terikat dengan makhluk yang lain. Terikat tu maksudnya dia ada kesan dengan sebab perbuatan makhluk yang lain. Misalnya kita berasa sedih sebab apa? Kerana anak kita meninggal misalnya. Maknanya anak kita meninggal, kita jadi sedih. Maknanya kesedihan kita tu berlaku kerana kesan daripada makhluk. Tapi Allah tidak ada begitu. Tidak ada begitu kepada Allah. Sehingga disebut dalam hadis yang sama, kalau sekian seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai pada manusia terakhir kiamat, katakanlah semuanya melakukan taat kepada Allah, tak ada seorang pun manusia derhaka kepada Allah, apakah kuasa Allah jadi semakin kuat? Tidak. Sebab kalau kita kata kuasa Allah semakin kuat, mana kuatnya kuasa Allah kerana sokongan. Itu sifat makhluk. Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Jadi kita sebut ni ayatnya, manusia dia tak erti benda tu, sehingga dia sanggup langgar hukum hakam Allah, yang mana Allah gambarkan orang yang langgar hukum hakam Allah ini seperti isytihar perang dengan Allah. Jadi betapa jahilnya manusia itu sebenarnya, betapa tidak fahamnya manusia itu terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pendekatan Al-Quran, cara pendekatan nas, Quran dan hadis, nak memberi kita supaya kita ni faham. Ini yang panggil sebenarnya ni pengajian usuluddin. Pengajian usuluddin ni cara Al-Quran. Dia nak mengajar manusia supaya takut pada Allah, gerung kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan cara ni. Kan mudah. Ini cara Al-Quran. Dan cara inilah yang mana Nabi telah terapkan perasaan takwa tu kepada Allah tu untuk sahabat dia. Takut tu ni cara tu, guna Quran dalam ni cara ni. Kan mudah. Tidak berbelit-belit, mudah difahami. Ini cara ni. Walaupun cara-cara lain tu dia ada guna juga. Misalnya kita terima cara Imam Ghazali. Selama mana manusia ni jadi baik dengan sebab Imam Ghazali ni, dengan sebab peranan dari Imam Ghazali. Walaupun ada setengah orang tolak kerana dia terlibat dengan falsafah ke apa, kita kena ingat, kita kena faham lah situasi dia. Lepas tu dia ni sesuai supaya Imam Ghazali kita kata, misalnya Zamakhsyari tu, waktu lah biasanya ulama sebut ni. Kalau tak ada orang supaya Imam Ghazali tu, tak rebah Zamakhsyari. Yang satu peringkat dia tu memang salah faham agama. Dan dia ni seorang yang sangat hebat. Orang nak berdebat dengan dia tak berani. Dah terbukti telah kalah ramai ada ulama sezaman dengan dia berdebat dengan Zamakhsyari ni. Kerana dia ni ada paham Mu'tazilah, peringkat awal. Beberapa paham dia tu memang dia terlalu menuhankan, melihat sesuatu terlalu kuat, dia punya guna akal. Kau falsafah kan? Boleh-boleh gitu pun tulis tafsir. Bahkan separuh dia tulis tafsir dia tu ketika dia berfaham itu disebut oleh ulama. Tetapi ringkasnya akhir sekali bila dia berdebat, bermuzakarah, berdialog dengan Imam Ghazali, maka dia tewaslah, dia akur dengan kehebatan Imam Ghazali. Jadi patut ramai lagi orang. Mana Imam Ghazali dia berhadapan dengan masyarakat begitu. Jadi bawa falsafah ni kadang-kadang kalau kamu kalau falsafah yang sesat tu, tentu sesat, hak tak cara pada Quran. Kita nak baca Quran depan dia, tak pakar bawa ni. Kalau kita nak baca Quran buat ke dia? Awak baca Quran, saya tak percaya. Lepas tu jadi pendekatan yang digunakan oleh Imam Ghazali tu memang dia sesuai. Sebab tu ulama kata mana Imam Ghazali ni mengambil pendekatan tu khusus untuk buat waktu lah. Jadi boleh jadi satu ketika bila zaman ni berubah, manusia kembali pada zaman hidup cara berfalsafah, kita perlu tu metodologi Imam Ghazali. Jadi kalau kita langsung jahil, tak erti ilmu falsafah misalnya, tidak ikut metodologi itu, lepas tu kita nak berhadapan dengan pokok saintis yang sesak ni misalnya kan.
Bawa ni bawa falsafah. Sebab tu kita tengok setengah-setengah ulama dia berdakwah dengan cara sains. Bergunalah untuk bawa saintis ni. Bergunalah. Memang kalau nak untuk orang kapal tak payah kapal satu tu. Tapi dia ada berguna. Dia obat ni macam-macam. Dia tengok peringkat orang lah. Kalau budak ni dos dia tak boleh wi obat untuk budak kota tu ke budak kita wi kau tu hormon ni tak jadi apa. Dia makan sopik jadi apa tu. Tak ngeraya belalak macam mata. No. Tapi bagi setengah-setengah orang dia kena tahu lah. Jadi Imam Ghazali dia pakar dalam bidang, kita kena akui lah. Lepas tu kalau ada kelemahan dia ke apa, kita usin juga sebab saya tengok dalam tengok semua kata dia ni sesak kapi macam-macam kata ke Imam Ghazali. Jadi saya rasa itu perkara yang sebenarnya tak perlu pun kita kata. Tak perlu pun kita kata, tak ada faedah pun kita kata. Apa faedah kita nak kata ni? Saya bimbang takut masuk orang kata begitu, dia nak mengurangkan pengaruh Imam Ghazali supaya benci pada Imam Ghazali. Itu sudah tak betul tu cara tu kali lagu. Sudah jadi tak betul lagu tu. Setelah orang perakui dia ni baik, memang ada lah benda-benda sebab manusia ni bila dia naik peringkat tinggi semua orang tengok dia nampak. Kekurangan kita duduk bawah orang tak tengok, tak nampak lah. Kalau kita naik alih atas manusia ni kan sebelum jadi pemimpin baiklah kau, tapi bila jadi pemimpin dia duduk alih atas, semua orang tertumpu pada dia akan nampak lah cacat tu. Biasa lah tu, itu perkara biasa. Cuma janganlah cacat tu cacat yang berat. Kalau cacat tu berat yang menghilangkan kelayakan jadi pemimpin, dia kena turun lah. Dia kena turun bagi orang lain. Dia kena turun ke sampai tahap tu. Jadi kita kena ingatlah itu maksud. Jadi supaya kita faham maksud. Jadi nak boleh isytihar perang ni makna peperangan ni pilihan terakhir dah dalam kehidupan manusia ni. Nak sampai pekat perang lah. Balah tu tak sampai pekat perang. Sini sampai pekat perang. Perang ni dihancur habis, hilang habis segala tamadun manusia. Perang. Lepas tu nak pulih pula tu. Negara yang membangun selepas perang tu berapa puluh tahun dia ambil masa. Jadi sebab tu Allah guna ni nak ayatnya nak memberi gambaran kepada kita teruknya manusia yang langgar hududullah ini. Teruknya manusia yang langgar ni had Allah ini. Misalnya dalam kitab Al-Ittihafat disebutkan adzantuhu bermaksud aku isytiharkan bahawa dia, yakni orang-orang yang menyakiti para waliku, sebenarnya mereka melancarkan perang terhadapku. Itu maksudnya. Adzantuhu itu maksud itu dalam kitab Al-Ittihafat disebut begitu. Dan dalam kitab-kitab lain pun saya tengok dalam huraya-huraya oleh pensyarah-pensyarah ni memang disebut begitu. Dengan sebab dia langgar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan larang dia buat. Apa yang Tuhan suruh buat dia tak buat. Hakikat sebenarnya dia, makna di sebalik itu, pada pandangan Allah, manusia ni sebenarnya dia telah lancarkan peperangan seolah dia lawan Tuhan, seolah-olah Tuhan memang tidak layak. Macam-macam lah andaya-andaya yang mana agama cuba bui kepada kita biar kita faham betapa beratnya orang yang langgar perintah Tuhan. Jadi hak ni maksudnya buat dengan sengaja lah, buat dengan nyata, buat dengan zahir, buat dalam bentuk kita kata kesalahan yang besar. Tu kalau manusia tu buat kesalahan secara sembunyi-sembunyi, dalam hadis sebut tidaklah berat mana. Tetapi kalau buat secara terbuka, isytihar sampai mereka habis homo, melibatkan kos yang begitu besar, nak langgar hukum Allah, ini memang jelas nampak melanggar, mengisytihar ketuan dengan Allah ini. Sebab tu dalam agama kita buat kesalahan secara terbuka, dia lebih teruk hukumannya, penilaian di sisi Allah lebih teruk. Tapi kalau buat dosa tetapi secara sembunyi, bukan secara terang-terangan, dia dosa juga, tapi dia tidak seberat buat melakukan secara muzaharah. La'anallahu al-muzahirin wal muzahirat. Allah laknat lelaki dan perempuan yang membuat dosa tetapi secara terang-terangan. Boleh jadi dosa dia buat tu memang dia buat secara terang-terangan, ataupun mengikut ulama asalnya buat secara sembunyi, tetapi dia cerita kepada orang lain, nak ayatnya bangga dia buat maksiat. Itu termasuk dalam muzahirin dan muzahirat juga. Ada juga ulama yang mengertikan fa'zanu biharbin minallah ini, ataupun adzantuhu bil harbi ini. Ada juga ulama mengertikan Allah isytihar perang itu dengan erti aku, yakni Allah akan melayani manusia yang memusuhi wali itu seperti orang yang memerangi aku.
Dia memusuhi wali Allah. Allah isytihar perang dengan dia. Ada setengah ulama kata maksudnya Allah kata orang yang memusuhi waliku, yang menganiaya wali aku, yang menzalimi wali aku akan layan dia seperti orang yang berperang dengan aku. Kayak sifat musuh dalam peperangan ni kan, kalau sahabat ayah dia pun dia tetap dalam peperangan. Tak kira dah dalam peperangan ni hilang dan hilang. Dalam peperangan ni hilang dan hilang, sehingga ayah tu tak ada makna ayah dalam peperangan. Bahkan dipuji sahabat kerana dia pukul, dia tetap mati ayah dia dalam peperangan. Itu sifat peperangan. Jadi Allah kata aku akan layan dia lagu tu lah. Maknanya Allah tidak ambil kira, Allah tak kesian dia, Allah tak ada rahmat lah dia. Bagi Allah dia ni musuh yang nyata. Gitu maksudnya. Makna orang itu tak ada taufik, tak ada hidayah, tak ada kebaikan untuk dia hidup di dunia ni. Itu maksud Allah isytihar perang dengan dia. Berat ni hadirat ni. Dalam pengertian syariat ni berat benda ni. Jangan main-main. Jangan main-main. Allah dia maha tahu mana kelemahan kita. Sebab dia yang buat kita. Kita tidak tahu wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita tak boleh nak lawan makrullah ini. Kita tak boleh nak lawan perancangan Tuhan. Sepahamkah kata takdir Allah, memang dia mengatasi tadbir manusia. Memang kena yakin. Kata hamkah. Dia kata memang takdir Allah dia mengatasi tadbir manusia. Kita kena ingat itu. Kita kena ingat. Pandangan ini nampaknya lebih mendalam maksudnya. Mengikut setengah-setengah ulama kata ini sebenarnya lebih baik. Dia bersifat merangkumi. Ini jelas. Jadi kita boleh hurai lah. Maknanya orang yang membuat kesalahan sampai peringkat Allah isytihar perang dengan dia, maknanya tak ada kebaikan langsung pada dia. Itu maksudnya. Sepertilah orang yang menjadi musuh dalam peperangan. Kalau musuh tidak dalam peperangan, tidak teruk lagi. Musuh politik kita kata, tidaklah seteruk musuh dalam peperangan. Musuh dalam peperangan Johor tetap lalu dah. Tak boleh kelip pada itan nak tembak. Itu musuh dalam peperangan. Kalau dalam perang tak ada kebaikan lah. Wa ma taqarraba ilayya. Seterusnya selepas man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, maka Allah sebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba. Mana apa-apa yang dilakukan oleh hamba-Ku dengan maksud untuk mendekatkan diri pada Aku, itu makna wa ma taqarraba ilayya. Apa-apa yang dilakukan oleh hamba-Ku dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Aku. Apa maksudnya? Dengan erti untuk mendapatkan keredaan-Ku dan memperolehi ganjaran pahala dari sisi-Ku. Jadi amalan-amalan yang dia buat tu tak ada kerana lain, tapi kerana nak dapat redha Aku. Ibtigha' mardatillah, itulah maksudnya. Dan untuk memperolehi ihtisab, kita sebut sebagai ihtisab itu, untuk mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa ma taqarraba ilayya. Jadi wa ma taqarraba ilayya ni ada setengah-setengah dalam syarah dia sebut, dia tambah lagi wa ma taqarraba ilayya, buat sesuatu tu untuk mendekatkan diri kepada Aku tu maknanya buat dengan ikhlas. Itu maksudnya. Tu. Sebab manusia ni kadang-kadang ada juga dia buat baik tapi dengan maksud nak mendekatkan diri dengan menteri. Ada juga. Dia buat sesuatu dengan maksud nak mendekatkan diri dengan orang tertentu. Ada juga. Nampak baik dia buat tu, jangan terbaik tu. Dia niat tu. Maknanya tidak ikhlas. Tidak. Dia buat tu memang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kerana lain. Misalnya kalau dia mari semaya tu bukan kerana tok tua dia ada di rumah dia itu misalnya. Tu. Jadi kalau dia mari semaya kerana tok tua mari rumah dia, tu buat tu kerana tok tua dia lah. Bukan ilahiyah tu. Jadi kita kena betul moleklah niat kita. Ini masing-masing lah. Kalau kita nak naik darjat tinggi, kita kena jagalah niat tu. Tu kita tak boleh nak kata kat orang lah, sebab kita tidak tahu. Tak perlu kata kat orang, kita jaga diri kita sendiri. Seterusnya mimma iftaratuhu wa mimma iftaratuhu. Dalam wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ila mimma iftaratuhu, ataupun mimma iftaratuhu, iaitu yang lebih disukai oleh Aku daripada amal fardu yang Aku fardukan atas mereka buat. Mana Allah sebut dalam hadis ni, mana-mana hamba Aku dia kena faham lah. Kalau dia nak menjadikan amalan dia sebagai wasilah
sebagai wasilah nak bertawassul dengan amalan dia kena jaga amalan fardu. Kerana aku suka, hak tu yang paling aku suka. Bila dia buat benda-benda yang aku fardu ke atas dia kena jaga hak tu dulu. Sebelum nak buat sunat nak gapo, hak tu kena jaga ke fardu. Sebab tu ulama kata fardu dia lebih luas daripada wajib. Luas daripada wajib. Wajib ni kadang-kadang kita boleh senaraikan wajib ni. Hak benda wajib, tapi benda fardu ni tidak. Dia lebih luas lagi. Kadang-kadang benda fardu ni dia keluar makna dia tu dalam keadaan tertentu. Misalnya kata kita pergi buat haji kali pertama tu wajib lah. Buat kali kedua tu tidak wajib hukumnya. Tetapi tetap ada kelebihan. Berkali-kali buat haji dah habis, buat ada kelebihan. Tetapi ada. Dalam keadaan umat Islam mana kita terdesak perlu keuangan. Misalnya rakyat di Palestin, ikutlah mana-mana kita boleh bila bencana alam yang berlaku pada umat Islam sekarang. Sebab tu setengah-setengah ulama, misalnya Yusuf Qaradawi sendiri, dia kata lebih baik hak tu sebenarnya kefarduan dia sebut. Apa maksud? Mana kalau umat Islam dia buat tu dia tidak lebih pahala. Sebab apa? Sebab hak tu sunat. Jadi tolong umat Islam dalam keadaan terdesak tu tak semesti di Palestin lah. Boleh jadi tepi rumah kita tu. Anak nak sekolah ni, nak buka sekolah ni. Bakal nak beli baju sekolah pun tak boleh. Jiran kita. Kita dah siap lagi nak haji misalnya kan. Bagi saya lah setakat yang saya belajar lebih aula tu lagi. Sebab kita pergi buat dah haji hak wajib tu. Lebih aula tu lagi. Kita tolong. Boleh jadi anak-anak kita. Apatah lagi kalau mak kita tak pergi Makkah lagi. Kita nak pergi 2 hari lah. Lagi lah tidak masalah. Jadi benda-benda gitu. Sebab tu ulama kata dia fardu ni dia lebih besar makna, lebih luas makna. Sebab tu setengah-setengah ulama saya Yusuf Qaradawi dia waktu bikin kenyataan. Dia kata ini fatwa, tidak fatwa. Dia bagi pandangnya dia. Saya tengok dalam dia teks dia. Tapi orang kita ni kalau dia sebut orang panggil fatwa, sebab tu setengah-setengah hari jadi pening. Aku sekali Yusuf Qaradawi sesak. Macam-macam kata Yusuf Qaradawi ni kan. Orang kata dia tidak kata fatwa. Dia sebut pada pandangan saya, daripada pergi buat haji untuk kali kedua lebih baik salurkan duit kepada rakyat di Palestin, di Iraq, di mana umat Islam sudah ditindas, sudah disembelih oleh kelompok Syiah ni. Baik kita buat tu lagi. Umat Islam dibakar hidup-hidup oleh kelompok Bashar Syiah. Syiah Hulak, Syiah Rafidah di Syria dan sebagainya. Jadi benda tu dia lebih perlu. Itu bak nyawa untuk kehidupan, untuk meneruskan kehidupan. Jadi bukan esok kata bisa tu ramai ulama lain kata gitu. Tapi sesungguhnya dia kata tengok fatwa aku sekusi. Dia kata macam-macam lah. Jadi siapa ramai banyaklah ada benda-benda gitulah kita usin juga, kita tengok usin juga. Sebab setengah tu dia agak laju sangat. Siapa hukum sesak. Bawalah panggil Syekh, panggil Qaradawi gitu sudah. Yusuf, Syekh Yusuf Qaradawi. Siapa tak suruh panggil, tak suruh bubus Syekh. Tak suruh bubus Syekh. Pada Syekh ni tidak semesti itu orang tua panggil Syekh. Bahasa Arab ni. Jadi saya rasa kena beringat. Ni lah takut kena ni, takut dia tu wali Tuhan. Mana tahu jasa begitu besar. Mana tahu. Tulis kitab sampai 260 lebih dah tulis kitab. Menjadi rujukan. Selama mana orang buat kajian kita lihat tu. Tiba-tiba kerana ada beberapa perkara yang tidak berlaku, kita kata cukuplah kita ikut dia. Dia ni selama 30 tahun dah kita duduk sesak dengan ikut dia. Macam-macam kata. Cukuplah kita panggil dia Syekh Yusuf. Panggil Yusuf Qaradawi saja sudah. Jadi ada setengah-setengah begitu. Cuba tengok dalam internet. Bimbang juga kita agak laju terlajak ni. Derah doa. Jadi saya rasa kena beringat. Kecuali benda tu terang, jelas, salah. Ini kalau dalam bidang fiqh ni jangan tak sah lah. Kalau masih lagi dalam bab fiqh misalnya. Ataupun kadang-kadang bab akidah, tetapi akidah sendiri pun dia ada, pun aliran dia. Pendekatan dia mana? Semua tu merujuk pada qul huwallahu ahad, tapi pendekatan nak ke situ dia beberapa jalan ada. Kita kena terima tu. Sebab saya tengok sekarang ni jalan tu jadi masalah. Bukan matlamat, jalan tu jadi masalah. Dia kata mesti ikut jalan ni. Siapa tak ikut jalan ni sesat. Jadi
Iyalah kita kata saya tengok jalan tu molek juga. Tak ada lubang sahabat jalan tu. Kata dah. Apa tak sugi saya ikut jalan tu. Dah terbukti ikut jalan ni lama dah dia ikut jalan. Memang siapa apa kata baru. Jadi benda-benda gitu ya kadang-kadang tu. Jadi saya rasa benda tu tidak perlulah derah-derah sangat. Siapa mereka maknanya buat ceramah khusus misalnya untuk nak ayatnya bahawa sesaknya Yusuf Qaradawi ni. Saya rasa benda tu agak keterlaluan lah. Kena mengingat sebab manusia yang banyak bersumbangan kepada agama ni, kita kena mengingat, kita kena berwaspada, kena berwaspada. Misalnya kita kata Ibnu Taimiyah dalam beberapa bulan lepas di Kelantan kita ni, saya dengar sendiri Ibnu Taimiyah dia sesak kafir. Saya dengar, saya kata ke dia, puas hati dah kau kata tu. Puas hati dah kau kata tu. Kalau tak puas hati kelicik semula jangan bermain. Ulama mana ulama juga dia ulama senara ke dia sebagai min auliya illah, termasuk di kalangan para wali tu. Masuk penjara kerana agama. Tak makan, tak ingat makan minum kerana agama. Tu. Tak nikah yang disebutkan agama. Memang siapa kena tepuk atas belakang kira untuk makan. Bila dia nulis kitab, bila dia baca, dia lawan Syiah siapa tulis kitab, dia lawan habis segala ajar-ajar salah, dia lawan semua juga. Hak tu ya berat. Ibnu Taimiyah ni berat ni sebab dia lawan semua ajar salah. Dia bukan seperti kita ni ya. Kita harap tu rasa kat lah tu berat. Ni Ibnu Taimiyah dia lawan semua. Hak mana salah tu sampai dia. Hak tu berat tu. Kita tengok kitab dia Minhaj tu. Adalah tu. Hak mana ajar salah sampai dia, khususnya pokok tarikat khas sesat sampai dia. Kalau kita baca sejarah dia, hak sesat. Dia ni buat sufi juga, zuhud. Dia ni makan roti itu je. Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita nak kata dia kafir, penuh-penuh mulut semua. 40 sebab kita boleh kata dia kafir. Jadi kena ingat juga. Wallahu alam lah. Kita tanya, boleh kau nak tahu 40 tu? Memang ulama sebut gitu. Lagu tulis cara kecil. Saya kata cuba buat mari butir dia tu kita nak tengok. Dia kata ada ulama sebut gitu Pak. Dia kata kita nak tengok. Kita nak hukum dia. Sebab dia kritik lah, dia kritik. Dia kata mana Ibnu Taimiyah memang kafir. Awak duk sibuk dengan Syiah. Saya kata Syiah, saya boleh ayat dia kafir gini dalam kitab dia. Pak Ibnu Taimiyah tu ayat. Kita tidak bertahan tapi sebab telajuk dalam mikrofon sebut terang kafir. Ni bahaya bahaya. Inilah kena beringat hadis-hadis begini, kita kena beringat hadis begini. Sebab tu ulama buat usul. Bukan usul lah mana benda muqarrar, ia telah disepakati. Mana-mana ulama yang telah diterima baik beratus-ratus tahun semua diterima baik, dan dia ni memang terkenal sebagai seorang yang bela Islam, tidak disabitkan kepada dia kepada ajaran salah, tidak terkenal sebagai orang yang mempelopori ajaran salah, dan dia ni memang terkenal sebagai pejuang Islam. Semua ulama yang diiktiraf dia, ulama kata orang ni, kalau orang kata uduh pada dia, kita pedulikan, kita tak sayang. Ulama siapa sebut gitu? Kaedah dalam agama kita. Misalnya kita kata, misalnya sebagai contoh, misalnya Imam Syafi'i ada orang kutuk dia, ada dan macam-macam. Lepas tu kita nak terima kutukan setelah terbukti dari Imam Syafi'i ini sumbangan dia dalam dunia Islam, dalam agama. Semua orang iktiraf dia. Tiba-tiba ada beberapa orang ulama kata dia macam-macam, kata pada Imam Syafi'i, kata dia tak betul lah misalnya. Lepas tu kita nak terima tu. Kita kena tengok kesalahan tu dalam bab ke, kalau dalam bab fiqh ni kita layan cara fiqh sudah. Jadi benar-benar begitu juga sahabat ni. Sebenarnya kenyataan tu, kaedah tu ulama sebut untuk nak memperjelaskan kepada umat ini kedudukan sahabat ini. Sahabat ni setelah Quran sebut kebaikan sahabat, hadis sebut kebaikan sahabat, ulama pokok tabi'in semua sebut kebaikan sahabat, dan terbukti Islam tersebar kepada seluruh umat Islam melalui sahabat. Tiba-tiba kalau ada orang kutuk sahabat, orang kata bersahabat, kalau kita tak tengok ayat Quran, tak tengok hadis Nabi, cukup dah dengan kaedah tadi, cukup.
Itu maksud ulama sebut tu al-umurul muqarrarah indal ulama, itu maksud dia. Dalam hadis ini juga disebut wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi bin nawafil itu at-tanafful itu. Bin nawafil mana buat melakukan ibadat secara sukarela, hak sunat. Hak kalau tak buat pun tak dosa, tapi buat boleh pahala. Hak ni dikira sebagai tatawwu. Mana sebagai kita kata hak sukarela. Hak ni kok mana pun hak ni Allah suka juga. Maknanya dalam kehidupan kita umat Islam ni benda fardu dengan benda sunat semuanya merupakan wasilah untuk taqarrub ila Allah. Itu dia punya hadis ni ayat kita. Jadi jangan kita tekan hak wajib saja sehingga kita abaikan yang sunat-sunat itu. Jangan gitu. Itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau buat hak sunat-sunat, hak fardu tak cara belah mana. Tak boleh juga. Apatah lagi ambil hak lain suku sahakat hak tidak Nabi misalnya. Oh lagi teruk. Oh lagi teruk. Tinggal hak Nabi, tinggal Quran. Kalau ada di kalangan kita, di kalangan saya kita, kami saya seminggu tak cakap. Tetapi doa amal zikir-zikir untuk guru, doa amal selawat-selawat untuk guru. Ni hadirat kena bagih molek ni. Kena panggil bican molek ni. Kenapa awak tinggal Quran? Kenapa siapa awak tak baca Quran? Awak duk baca selawat-selawat sampai kerja kaki-kaki ni. No. Kenapa awak duk zikir dengan ataupun duk baca wirid-wirid yang tidak sabit Nabi sampai tinggal Quran? Kita tidak larang kalau dia nak baca tu boleh sebagai samping atau apa. Kita pun tidak larang kalau makna dia tu molek, tidak menjurus pada makna yang tidak betul. Kita pun tidak kata tak boleh. Tapi kenapa tinggal hak jelas ni? Quran. Dalam kitab Fiqhul Audiyah, dalam fiqh doa, fiqh zikir, 2 jilid, ada kitab khusus tentang bicara tentang fiqh doa dan fiqh zikir. Memang dia sebut terang amalan baca Quran di zaman sahabat. Suyuti pun sebut terang. Imam Suyuti pun sebut dalam kitab dia. Terang dia sebut bahawa zikir, bila sebut zikir, misalnya Sayyidina Umar pernah guna. Dia kata kepada Amr bin al-As, dia kata zakirni ya Abul Qais. Gitu dia sebut, zakirni wahai Abul Qais, peringatkanlah aku, buatlah biar aku jadi ingat Tuhan. Apa maksud dia? Dia suruh Ibn Qais tu baca Quran. Sebab Amr bin al-As ni seorang sahabat yang sangat hebat baca Al-Quran. Dia memang kalau dia baca Quran memang disenaraikan antara sahabat yang paling lunak baca Quran. Bahkan disebut dalam hadis isteri-isteri Nabi bila Amr bin al-As mari mari nak baca Quran di masjid ketika dia semaya mari tahajud ada dia mari masjid iktikaf dia baca Quran. Isteri-isteri Nabi akan letak telinga ni di dinding rumah Nabi dak dengar sedap dia baca Quran. Dan Nabi pernah kata dia Abu Musa ni, Musa Asy'ari ni, Abu Musa Asy'ari bukan Abu Musa Al-Asy'ari, pokok Asy'ari ni. Dia Nabi pun sebut dia. Nabi kata engkau ni kalau tak tengok engkau baca Quran tu kata ke Nabi boleh seluruh seruling Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni sedap suara ni. Kalau tak tengok tu aduk kata ke Nabi Yusuf dah. Sedap suara dia. Sahabat guna Sayyidina Umar guna zakirni ya. Zakirni mana peringatkanlah aku. Zikir tu mana baca Quran. Banyak digunakan di zaman sahabat. Sayyidina Abu Bakar pun pernah sebut gitu pada Abu Musa. Jadi kena beringatlah. Saya sebut tu jangan hati tidak salah faham. Jangan kita kata kita tak boleh aku tak. Saya tidak kata begitu. Cuma janganlah siapa tinggal Quran. Setinggal hadis Nabi tak baca hadis Nabi. Tak baca doa-doa yang waris dari Nabi, doa ambil hal lain. Jadi seolah-olah lain lebih power daripada Quran. Saya rasa kalau lagu tu tak betul tu. Dia nak amal lain boleh jangan witing ah. Jangan jadi nampak lebih hot daripada Allah. Tak. Kalau wali Tuhan dia tidak begitu. Wali Tuhan dia tidak begitu. Cuba tengok. Selepas tu disebut dalam hadis ni kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlah. Ini bukan hadis ni tidak begini, cuma saya ringkaskan. Sebab Nabi sebut Allah sebut dalam hadis ini
Bila aku sayang kepada hamba aku dengan sebab ibadat yang istiqamah, ketaatan dengan cara istiqamah, aku sampai satu peringkat, aku jadi kasih pada dia. Kesan dia apa? Kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengar dia. Aku adalah pendengar dia yang dia guna untuk mendengar. Aku adalah penglihatan dia yang dia guna untuk melihat. Aku adalah tangan dia yang dia guna untuk pergi atau pukul sesuatu. Dan aku adalah kakinya yang dia guna untuk berjalan. Bila begitu, kalau dia minta sesuatu pasti aku akan beri. Kalau dia minta perlindungan pasti aku akan lindungi dia. Apa maksud tu? Allah kata aku adalah pendengaran yang dia guna untuk mendengar. Begitu juga mata, tangan dan kaki dan sebagainya. Apa maksud? Jadi pensyarah-pensyarah hadis sebut begini. Maksud Allah sebut begitu dalam bahasanya, dalam bahasa hadis kursi ini, dengan erti maknanya Allah jadikan kecintaan mereka kepada aku. Maksud Allah sebutnya, maksud dia nya, aku jadikan kecintaan mereka kepada aku. Jadi hamba aku tadi yang begitu taat kepada aku dengan penuh istiqamah tu, sehingga tak paling dah kepada dunia ni kerana melakukan ibadat pada aku, sebenarnya mereka cinta kepada aku. Dan bila terbukti itu, sampai mereka aku jadi sayang kepada dia, aku beri kuasa. Dia panggil sultanul mahabbah, kuasa cinta. Kuasa cinta itu. Aku akan beri kuasa cinta kepada dia. Iaitu kuasa cinta itu maksudnya kuasa yang akan menguasai mereka, sehingga perkara dunia tidak mampu mengalihkan pandangan mereka kepada aku. Itu maksudnya. Sehingga kalau dia tengok sesuatu pun, inilah setengah-setengah ahli-ahli tasawuf, ahli tarikat hak sesat ni kan, dia tengok sesuatu dia nampak Tuhan. Ada kan? Orang tanya ke dia dalam jubah tu, Allah, dia kata. Dia nampak gitu. Jangan nampak gitu. Ini tangan siapa ni? Tangan Allah. Ada dalam kita. Maksud dia kata tangan Allah. Kalau kita tanya dia tidak kata ni tangan Allah gini. Lah tangan Tuhan boleh buat gini. Dia pun tidak kata begitu. Tapi dia jadi fana. Sebab dia tengok tu, sebab apa tangan? Sebab hakikat. Nak boleh ada tu tangan Allah. Dia hakikatnya Allah. Supaya mak kita kata, aku lah kau ni. Tak sudah agah lah. Misalnya mak kata apa? Mu tak suruh tunjuk agah dengan aku lah. Mak kata aku lah kau. Mu jadi gini ke aku. Apakah ibu kita bermaksud dia khalik kepada kita? Tidak. Dia nak ayat kita, anak lagu ni kena kecek lagu ni lah. Dia ada reti. Jasa aku, mu nak besar dulu. Biasa kan mak. Biasa orang Kelantan kita kalau dia sebut gini, habis rapat je. Mu aku pera mu ke masa jari, apa tu kaki besar 2 jari. Dia kata tu. Jak merah lagi. Cara tu. Kalau dia sebut tu habis meter tu. Itu cara bahasa kita. Nak menggambarkan kalau anak derhaka dia guna bahasa lagu. Orang tahu asal tu bahasa gitu. Hal ni pun Allah SWT nak nyatakan kepada kita bahawa manusia ni sampai satu peringkat bila Allah sayang, begitu sekali Allah buat pada dia. Kesan cinta dia kepada Allah, sehingga Allah jadi cinta kepada dia. Akhir sekali Allah jaga dia. Dengan kecintaan itu macam ada satu kuasa yang menjadi pemagar diri pada dia. Dia tidak akan terpesong dengan hidup atas dunia, dengan ke dunia yang terpesona ni tidak boleh mempengaruhi jiwa ni. Bila dia buat sesuatu, semua tu di bawah taufik Allah. Itu maksud dia. Orang lagu ni kalau dia jadi pemerintah, selamat masyarakat. Orang lagu ni tak sampai mereka dapat makam mahabbah ini, cinta kepada Allah, sehingga jadi Allah beri kuasa cinta sehingga dia mampu menjadi pagar maya pada dia. Allah istilah pagar maya. Dunia yang begini cantik ni tidak boleh mempesona ke dia. Dah hadirat kena ingat benda-benda beginilah. Kalau kita kembali pada zaman sahabat, memang sahabat capai darjat ni. Mengikut huraian ulama. Tengok Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, duduk tidur lebihnya atas masjid sampai belo lah ke. Bahkan bagus saya siapa bawa rung mari tengok tak percaya ni khalifah. Yo apa khalifah lagu ni? Duduk tidur lebihnya atas masjid. Gerak. Ni ada orang mari nak jumpa. Dalam tidur lebih atas masjid. Enggak terkejut bawa rung. Ni kau Sayyidina Umar. Ni ayat kau. Apa jadi lagu tu? Sebab dia ni kesal lagu ni. Orang lagu ni dia tak akan berbeda tak terkalu hal tu ayat ni. Kalau pemimpin jenis lagu ni. Seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Uthman. Kecuali buat Syiah yang buta tu ya. Yang akan kata bahawa Sayyidina Uthman makan duit zakat macam-macam sebut kan. Dia tak nampak. Orang buta nak orang mana. Sebab tu orang buat cerita orang buta tak ada tengok gajah kan. Kita tahu belakang cerita tu tak.
Semua orang duduk cerita. Masa kata gaduh ni jenis panjang lagi, jenis besar lagi, potian. Dah pergi kaki. No, dia cerita gaduh tu gambar orang buta. Jadi pokok Syiah ni memang sebenarnya kalau pokok Syiah dia kena doa. Dia kena doa Sayyidina Hasan. Cucu Nabi pernah doa pada dia. Sayyidina Hasan pernah doa pada pokok Syiah. Bila dia aniaya keluarga Nabi. Nampak dia jahat. Sayyidina Hasan pernah doa. Dalam kitab Nahjul Balagha ada sebut. Kitab dia sendiri. Sayyidina Hasan doa, dia kata aku doa supaya kamu ni tak nampak kebenaran sebagai benar. Bahkan kamu bila nampak kebatilan tu kamu hunggar pergi nak dapat kebatilan. Aku doa biar jadi gitu. Aku doa kamu ni biar kamu tak nampak kebenaran, sehingga kamu jadi benci pada dunia. Sayyidina Hasan pernah doa pada pokok Syiah. Dalam kitab dia sendiri ada sebut. Kita duk rasa kena doa tu dah. Kena doa tu. Imam dia nak doa sebab teruk jahat saja. Siapa dia doa gitu dalam kitab dia ada sebut. Jadi hak ni sahabat siapa makan itu sebab Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni hadir-hadirat. Bila habis bulan, duit gaji khalifah, gaji tu jadi peruntukan yang halal mengikut syarat tu. Bila lebih dia hantar balik. Hak jaga keuangan kata apa hantarnya duit ni, duit KL lah kiranya, gaji khalifah dah ni. Memang hak ni hak yang halal, hak dak dia kata. Aku guna dah hak aku, jadi hak ni lebih. Dia hantar balik. Itu Abu Bakar. Bapak tu ni sifat ni. Dia boleh siapa makam itu jadi dunia ni bagi dia tak ada apa dah. Padahal Sayyidina Umar ni kaya. Abdul Rahman Ibn Auf tu kaya. Tetapi harta yang dia kena habis untuk Islam. Apa? Ni sebab dia sudah siapa kedudukan ni. Jadi hak ni hadirat kena ingat. Nak capai makam mahabbah ini, sahabat kita pun bukan terbatas untuk sahabat, ni untuk umat Islam. Untuk orang yang mengucap la ilaha illallah, dia boleh dapat. Tapi kena ikut cara ni yang kita akan sebut selepas ni. Apa sahaja amalan yang terbit dari mereka hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini kesan daripada yang disebut kuntu sam'ahu tu. Kesan cinta kepada Allah yang siapa mereka Allah cinta kepada dia. Apa sahaja amalan yang terbit dari mereka hanya untuk mendekatkan diri kepada aku. Ini adalah isyarat pada makam cinta, makam mahabbah itu, yang mana bila ia menguasai diri manusia, maka seluruh hidup mereka akan hanya tertumpu kepada yang dicintainya. Dia hanya nampak Allah cuma dalam kawalan. Dalam kawalan. Kalau tidak terkawal, dia takut dia jadi sesak. Lepas pahali sana, dia jadi nampak Tuhan belakang. Gapa dia dalam jubah demo tu Tuhan. Demo pergi gapa tu Tuhan. Siapa ada dalam kitab sebut orang tanya dia tu, gapa dia tu Naji. Tuhan juga apa? Naji stop lagi. Dia senyap. Dia nak kata Tuhan aku tak terima. No. Bukan nak hina Tuhan, kawan ni nak menyedarkan dia kamu sudah hulu, sudah melepasi hudud Allah dah tu. Siapa begitu sekali? Buat ni dia sampai satu peringkat dia fikir orang buat salah ni, akhir sekali dia kata buat salah pun tidak menjejas kena. Dia gitu, dia jadi gila gitu. Kesal daripada orang silap ni. Kesalahan ni dia boleh naik sampai peringkat akhir sekali dia nampak Tuhan laku. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, kamu melontar hakikatnya Allah melontar. Rupanya orang mencuri itu hakikat Allah mencuri. Jadi dia tu sebagai robot gitu. Jadi kadang-kadang jadi sesak gitu pula. Akhir sekali ada juga ajaran salah dia kata orang curi itu tidak menjejakkan apa-apa, itu perbuatan Tuhan. Tak dosa. Mana imam ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia statik imam. Ahli sunnah tidak begitu. Ista'adhani mana meminta perlindungan dariku. Mereka memohon untuk mendapat perlindungan dan bantuanku. Itu maksudnya. Tak apalah. At-taqarrub. Kita habis sikit lagi. At-taqarrub dengan erti mencari jalan untuk mendekati Allah. Kata Ibnu Athaillah. Dalam kitab hikam dia. Kita ambil juga dalam kitab hikam dia. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab hikam, ini dalam konteks dekat diri dengan Allah. Mengikut ini tokoh dalam bidang ni lah, dalam bidang ni. Kata Ibnu Athaillah, dia kata dekatnya engkau kepada Allah akan membuatkan engkau sentiasa nampak jalan kepadanya, bukan nampak Allah. Kalau kamu nampak Allah, siapa boleh lukis? Itu sudah jadi rosak akidah tu.
Maksud dekat pada Allah ni supaya kita dekat, tak nampak. Tapi maksud dekat tu bukan dekat makannya, tapi dekat makanah. Dekat tu di segi darjat dekat. Bila kita kata kamu dekat pada Allah, sebenarnya hakikatnya kamu dekat pada Allah. Dekatnya engkau kepada Allah akan membuatkan engkau sentiasa nampak jalan pada Allah. Semua dia nampak benda tu jalan kepada Allah lah. Jadi orang lagu ni memang dia akan buat benda-benda baik sahaja. Nah, ini kesan dia. Jika tidak begitu, di mana engkau? Dan di mana wujudnya dekat Allah dengan engkau? Kalau kita kata kita buat sesuatu dengan maksud nak dekat pada Allah, tiba-tiba tak ada benda baik tubik daripada kita, apa makna kita dekat dengan Tuhan? Itu maksud Ibnu Athaillah. Kita duk ngati, kita duk semaya, kita duk berzikir, tetapi sedekah kedekut hangit. Tak, misalnya tak sedekah. Lepas tu dengan jiran tidak buat baik dengan ibu bapa, anak tidak tutup aurat misalnya. Apa maksud dekat dengan Allah kalau gitu? Sedangkan maksud dekat dengan Allah, Ibnu Athaillah berkata gitu, makna orang itu dia akan nampak jalan untuk mencapai redha Allah itu. Itu maksud dekatnya. Kenyataan Ibnu Athaillah ini selaras dengan pandangan kebanyakan ulama yang menyebutkan bahawa makna dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah dengan melakukan amal-amal soleh. Bukan secara zat dekat itu, tidak. Dekat ini dengan arti kita melakukan amalan-amalan soleh. Manakala maksud dekatnya Allah kepada makhluknya, ini dalam kitab lain, dengan arti Allah akan sentiasa memberi nikmat, rahmat, membantu dan memberi perhatian kepadanya. Bila kita sebut Allah dekat kepada makhluk dia, bila kita kata Allah dekat kepada makhluk dia, apa maksudnya? Allah dekat kepada makhluk dia, apa maksud? Allah akan sentiasa memberi nikmat, rahmat, membantu dan memberi perhatian kepadanya. Gitu lah. Jadi al-wali, insya-Allah ni kita bincang semula. Kalimah al-wali ni dia panjang juga perbincangan dia. Insya-Allah ni kita akan bincang semula, dan kita akan letak beberapa tajuk khusus ini untuk supaya kita faham. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.